Contoh sebab fasah, isteri memohon fasah kerana suami sering memukul hingga menyebabkan basuh suami isteri Zina, dan anak ini ialah anak Zina. Pasal ini sebanyak diulang sebanyak. Aku, ceraikan aku. Kau tak boleh jadi jantan tak malu. Kau. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersua kita sekali lagi untuk kelas PDPR Pendidikan Islam tingkatan 5, dan hari ini kita akan teruskan dengan satu tajuk baru di bawah bidang fiqah, iaitu pelajaran yang ke-13 yang bertajuk isu-isu dalam perkahwinan. Diharapkan para pelajar dapat fokus untuk kita pelajari tajuk hari ini kerana ia merupakan tajuk baru dan mungkin uh, ada di kalangan pelajar yang baru pertama kali mendengar istilah-istilah yang akan kita bincangkan dalam tajuk hari ini. Jadi tajuk kita ialah isu-isu dalam perkahwinan. Dan sebenarnya di bawah isu ini, sebenarnya di dalam tajuk ini terbahagi kepada dua unit, iaitu pembubaran perkahwinan yang berkaitan dengan talak, fasah, huluk dan li'an, manakala unit yang kedua adalah berkaitan dengan isu berkaitan dengan perkahwinan juga, iaitu iddah, rujuk, nusyus, poligami, hadonah dan anak angkat. Jadi semua tajuk-tajuk kecil ini kita akan pelajari di bawah tajuk ataupun pelajaran yang ke-13. Dan untuk minggu ini kita akan bincangkan berkaitan dengan pembubaran perkahwinan, iaitu berkaitan dengan talak, berkaitan dengan fasah, berkaitan dengan huluk dan juga li'an, iaitu 4 kaedah ataupun 4 cara ataupun 4 isu yang melibatkan pembubaran perkahwinan ke atas pasangan suami isteri ataupun dalam sesebuah rumah tangga. Dan tajuk isu yang kedua yang terpapar di sini nanti kita akan bincangkan pada minggu yang akan datang. Okey, cuba lihat keratan akhbar. Keratan akhbar menunjukkan trend bercerai selepas kahwin. Lebih 20% pasangan Islam alami masalah itu dalam tempoh 5 tahun hidup bersama. Daripada data yang telah dikumpulkan, 20% pasangan yang memohon perceraian di mahkamah syariah ialah pasangan yang baru hidup bersama 5 tahun. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya 5 tahun pertama usia perkahwinan merupakan tempoh yang kritikal kepada pasangan suami isteri. Kenapa kritikal? Kerana pasangan baru hidup bersama, baru nak kenal antara satu sama lain, nak melahirkan persefahaman juga agak sukar, dengan masalah kewangan lagi kan, baru bekerja jadi kewangan tidak kukuh, lepas tu anak dilahirkan memerlukan sumber ekonomi yang kukuh. Jadi jika pasangan tidak dapat menangani segala masalah yang timbul dalam rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya, maka akan berlakulah perceraian. Jadi 20% adalah
trend perceraian berlaku dalam pasangan yang 5 tahun perkahwinan mereka. Okey, seterusnya. Perceraian di Malaysia. Ini ialah sumber daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Perceraian di Malaysia banyak berlaku dalam kalangan pasangan muda dan kita lihat punca-punca perceraian di sini. Di sebelah pihak wanita, antara punca-punca perceraian ialah kerana tiada persefahaman dengan pasangan. Punca kedua, suami curang. Ketiga, suami tidak bertanggungjawab. Dan bagi pihak lelaki pula, sama juga tiada persefahaman dengan pasangan. Yang kedua, campur tangan mentua. Dan ketiga, ada juga isteri yang curang yang menjadi punca kepada perceraian. Dan tiga isu utama perceraian yang berlaku di Malaysia mengikut Kementerian Pembangunan Wanita. Tiga isu utama yang menyebabkan perceraian ialah keuangan. Yang kedua, gangguan pihak ketiga, dan ketiga, penderaan fizikal dan mental oleh pasangan, biasanya oleh suamilah. Jadi tiga isu ini menjadi punca ataupun isu berlakunya permohonan perceraian di Malaysia. Dan kita lihat negeri dengan kes perceraian tertinggi ialah Selangor, Johor, Kedah dan Perak. Jadi kita boleh buat kajian terperinci kenapa negeri-negeri ini kadar perceraian bagi negeri mereka amat tinggi berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Okey, gambar ini juga menunjukkan kes perceraian usia perkahwinan 5 tahun ke bawah, di mana negeri-negeri yang mencatatkan kes tertinggi dan sebab-sebab punca berlakunya perceraian boleh kita lihat pada gambar yang dipaparkan ini. Jadi itulah serba sedikit berkaitan keratan akhbar ataupun data-data berkaitan dengan perceraian di Malaysia yang berlaku dalam kalangan umat Islam kita sendiri. Jadi untuk tajuk seterusnya kita lihat unit yang pertama iaitu pembubaran perkahwinan. Okey, untuk unit ini, pembubaran perkahwinan, tajuk yang kita akan pelajari ialah berkaitan dengan talak. Yang kedua, berkaitan dengan fasakh. Ketiga, khuluk dan juga li'an. Okey, ini empat cara ataupun empat cara berlakunya pembubaran perkahwinan. Jadi mungkin yang kamu tahu dalam perceraian ataupun pembubaran perkahwinan yang biasa bagi kamu ialah talak. Mungkin kamu tak pernah dengar perkataan fasakh, khuluk dan li'an. Jadi fasakh, khuluk dan li'an ini juga adalah cara-cara pembubaran perkahwinan dalam hukum syarak dan dalam undang-undang mahkamah syariah itu sendiri. Okey, kita lihat seterusnya tajuk talak. Apa itu talak? Ataupun dalam perkataan yang biasa kita gunakan ialah cerai. Okey, kita lihat maksud talak. Talak ialah pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Iaitu membubarkan perkahwinan. Oleh siapa? Oleh suami. Bolehkah isteri membubarkan perkahwinan? Tak boleh jawabnya. Isteri tak boleh membubarkan perkahwinan. Walaupun isteri mengucapkan lafaz talak, tidak berlaku perceraian, tidak terbubarnya perkahwinan. Talak ini adalah hak suami. Oleh suami, pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas. Dengan lafaz talak yang jelas. Okey, dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak. Mesti gunakan lafaz talak.
sama ada talak ataupun cerai, menggunakan lafaz yang jelas iaitu cerai, talak ataupun menggunakan lafaz kiasan. Contoh lafaz kiasan ialah aku lepaskan engkau, aku bebaskan engkau. Itu ialah lafaz secara kiasan. Jadi kedua-duanya boleh digunakan untuk menceraikan isteri. Dan hukum talak adalah harus. Okey, hukum asal talak ialah harus, iaitu syarak membenarkan pasangan suami isteri untuk bercerai ataupun untuk membubarkan perkahwinan kerana sebab-sebab yang munasabah dalam perkahwinan tersebut. Contoh tiada persefahaman, maka hukum syarak membenarkan pembubaran perkahwinan melalui talak. Bayangkan kalau dalam Islam ini tidak dibenarkan talak, macam mana dengan perkahwinan yang tidak bahagia ataupun suami isteri yang selalu tidak ada persefahaman ataupun selalu bergaduh. Jadi cara penyelesaiannya ialah melalui talak ataupun cerai. Sebab itulah syarak membenarkan, mengharuskan talak berlaku dalam perkahwinan. Kita lihat hukum talak. Hukum talak walaupun pada asalnya adalah harus, tetapi hukum talak boleh berubah mengikut keadaan. Ada talak wajib. Wajib talak ataupun wajib cerai. Kenapa tu wajib cerai? Maknanya kalau tak bercerai berdosa. Maksud wajib talak di sini ialah apabila berlaku perbalahan antara suami isteri yang tidak dapat didamaikan setelah melalui proses mahkamah. Jadi di sini bila seseorang ataupun pasangan ingin bercerai, mereka hendaklah memfailkan perceraian mereka di mahkamah syariah. Itu proses yang sebenarnya. Bila nak bercerai, kita kena failkan perceraian kita di mahkamah syariah. Dan biasanya mahkamah syariah akan memanggil pasangan suami isteri untuk diberi sesi kaunseling terlebih dahulu. Sebelum kes dibicarakan, sebelum kes perceraian dibicarakan, pasangan suami isteri akan diberi sesi kaunseling ataupun dikira sebagai pendamai untuk mendamaikan suami isteri untuk mencari punca masalah dalam rumah tangga mereka. Kadang-kadang bila pasangan suami isteri melalui proses kaunseling, mereka menarik balik perceraian ataupun tidak jadi bercerai kerana kadang-kadang didapati sebenarnya masalah dalam rumah tangga adalah masalah kecil, tetapi bila tiada perbincangan antara suami isteri, dia akan menjadi masalah besar yang akhirnya membawa kepada perceraian. Tetapi bila telah diberi sesi kaunseling, tetapi suami isteri masih tidak dapat didamaikan setelah melalui proses mahkamah tadi, maka wajiblah bercerai. Kerana kalau pasangan suami isteri masih teruskan perkahwinan, mungkin perkahwinan mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar. Ataupun mungkin pasangan suami isteri akan terus berdosa kerana perbalahan ataupun persengketaan dalam rumah tangga mereka. Jadi dalam keadaan macam ni, wajiblah suami isteri untuk bercerai. Kerana kalau dia teruskan perkahwinan, mereka mungkin akan menanggung dosa. Okey, hukum yang seterusnya ialah sunat. Sunat cerai, maksud dia lebih baik bercerai. Dalam keadaan apabila isteri berakhlak buruk. Contoh suami dah memberi nasihat dengan penuh hikmah kepada isteri, dah buat sesuatu kepada isteri untuk memperbaiki akhlak buruk isteri. Contoh isteri nusyus kepada suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, tak nak taat kepada suami. Jadi bila suami tidak dapat mengubah akhlak buruk isteri, maka lebih baiklah sunat diceraikan kerana jika diteruskan perkahwinan, suami akan menanggung dosa kerana tidak dapat mendidik isterinya dengan sebaik-baiknya.
Okey, hukum seterusnya ialah makruh. Makruh bercerai apabila suami menceraikan isteri yang berakhlak baik atau menceraikan isteri tanpa sebab. Suami ceraikan isteri itu berakhlak baik, layan suami dengan baik, tutup aurat, jaga kehormatan diri, tetapi suami ceraikan. Suami ceraikan jadi hukumnya adalah makruh ataupun ceraikan isteri tanpa sebab yang munasabah. Okey, jadi hukumnya adalah makruh. Adakah jatuh talaknya? Talak tetap jatuh kalau suami melafazkan lafaz cerai ataupun talak, tetapi hukumnya adalah makruh bila menceraikan dalam keadaan yang begini. Haram pula apabila suami menceraikan isteri dalam keadaan yang haid atau ketika suci. Isteri suci tetapi telah disetubuhi tanpa diketahui hamil atau tidak. Jadi dalam hukum syarak sebaik-baiknya bila seseorang suami nak menceraikan isteri, hendaklah ceraikan ketika isteri suci daripada haid. Bukan ketika isteri dalam keadaan haid. Ataupun suami menceraikan isteri ketika isteri telah suci daripada haid tetapi telah disetubuhi. Kerana dikhawatiri bila berlaku perceraian berkemungkinan isteri hamil. Jadi itu mungkin membawa masalah kepada isteri dan juga anak yang bakal lahir. Jadi walaupun hukumnya haram, kalau suami melafazkan talak dalam keadaan isteri dalam keadaan haid, talaknya tetap berlaku. Talaknya tetap jatuh. Okey, bilangan talak. Talak ni ada berapa sebenarnya? Okey, bilangan talak ada 3, iaitu talak 1, talak 2 dan talak 3. Sama ada talak 3 sekaligus ataupun bercerai kali pertama, bercerai kali kedua dan bercerai kali ketiga. Tapi dalam hukum syarak, bilangan talak hanya sampai 3 sahaja. Ada dalam surah Al-Baqarah, At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Maksudnya, talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Daripada 3 tadi bilangan talak, 2, talak 1, talak 2 sahaja boleh dirujuk. Nanti kita akan belajar tajuk rujuk nanti. Sesudah itu, bolehlah ia rujuk. Talak 1 dan 2 boleh rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara sepatutnya atau melepaskan menceraikannya dengan cara yang baik. Jadi ini dalam kes rujuk lah, nanti kita akan pelajari dalam unit yang kedua nanti berkaitan rujuk. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa talak itu ada bilangannya adalah 3. Talak 1 dan 2 masih boleh dirujuk dalam tempoh iddah, manakala talak 3 tidak boleh rujuk dan tidak boleh berkahwin kecuali isteri telah habis tempoh iddah, telah berkahwin dengan suami yang lain, diceraikan, barulah boleh kembali kepada suaminya, bekas suaminya. Okey, itu bilangan talak. Pasti ada hikmah ataupun ada sebabnya dalam Islam. Kenapa bilangan talak itu sampai 3? Kenapa tak 1 talak sahaja? Kan? Kenapa sampai 3? Sebenarnya sampai 3 adalah untuk memberi peluang kepada pasangan suami isteri untuk rujuk ataupun kembali bersama sebagai pasangan. Mungkin bercerai tu bukan maksud mereka nak bercerai, mungkin terlepas cakap dan sebagainya. Jadi Islam memberi peluang sampai 3 kali talak. Okey, contoh lafaz talak. Contoh lafaz talak. Lafaz talak boleh dilakukan secara lafaz yang jelas ataupun soreh dan lafaz secara kiasan. Lafaz talak secara jelas, contoh suami berkata kepada isteri, "Aku ceraikan engkau." Jelas di sini suami menggunakan perkataan cerai ataupun "aku talakkan engkau" ataupun "I divorce you." Bila guna perkataan cerai, talak, dia dah tak membawa maksud lain dah. Dia dah jelas membawa maksud cerai. Dan lafaz yang kedua ialah kiasan.
Contoh, suami berkata, "Aku lepaskan engkau pada hari ini." Lepaskan, kiasan di sini ialah lepaskan. Lepaskan ini, kalau niat suami lepas tu ialah cerai, maka berlakulah perceraian. Jadi kalau suami menggunakan lafaz yang jelas, dia tidak memerlukan niat suami. Walaupun dalam keadaan bergurau, berlakon, kalau seseorang suami melafazkan aku ceraikan engkau, maka jatuhlah talak walaupun tanpa niat. Jadi sebab tu kita tak boleh permainkan lafaz talak. Tapi kalau kiasan, taklah perlu kepada niat suami. Adakah maksud lepaskan tu adalah cerai ataupun tidak? Okey, ini contoh lafaz talak. Jenis-jenis talak pula, kita lihat jenis talak ada dua, iaitu talak raj'i dan talak ba'in. Apa maksud talak raj'i? Talak raj'i ialah talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad nikah dan mahar yang baharu. Iaitu talak satu yang dua yang Ustazah sebutkan tadi. Talak satu dan dua ini kita panggil talak raj'i sebab suami boleh merujuk isteri dalam tempoh iddah. Dalam tempoh iddah ni biasanya kalau isteri masih ada haid, 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci, ada yang 3 bulan, berbeza-beza tempoh iddah ikut situasi ataupun keadaan isteri. Jika jadi talak raj'i ini suami boleh rujuk dalam tempoh tersebut. Contoh 3 bulan, suami boleh rujuk isteri. Macam mana suami rujuk isteri? Contoh lafaz rujuk ialah suami berkata kepada isteri, "Saya rujuk awak." Maka bila suami menyebut perkataan itu, maka pasangan suami isteri kembali sebagai suami isteri yang sah. Jadi rujuk ni tanpa akad nikah dan mahar yang baharu. Tak perlu akad nikah, tak perlu cari wali, semua tak perlu bagi mahar kerana ia adalah talak raj'i. Yang kedua, talak ba'in. Berbeza dengan raj'i. Talak ba'in ialah talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baharu. Okey, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Talak ba'in ni termasuk dalam pembubaran perkahwinan secara fasakh dan khuluk. Kalau bercerai secara fasakh dan khuluk, itu di bawah talak ba'in, iaitu suami isteri tak boleh rujuk. Tetapi boleh kahwin semula dengan akad nikah dan mahar yang baharu selepas tempoh iddahnya. Jadi ini jenis-jenis talak. Okey, hikmah talak. Ni info tambahan ya. Hikmah talak. Kenapa dalam Islam ini Islam membenarkan talak? Bukankah ada satu abghadul halalu indallah at-talak. Perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah ialah talak. Perkara halal tetapi Allah benci ialah talak. Tapi kenapa Islam membenarkan, mengharuskan talak? Kita lihat apa hikmah talak ni. Okey, yang pertama, talak akan memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk berpisah bagi memulakan kehidupan baru. Bayangkan kalau pasangan suami isteri tu dah tak ada persefahaman, dah tak boleh hidup bersama. Kalaulah dia tidak dapat bercerai ataupun berpisah, bayangkan keadaan mereka. Jadi melalui talak ataupun perceraian ini, pasangan suami isteri yang tiada persefahaman tu boleh berpisah dan memulakan hidup baru sama ada dengan pasangan yang lain. Banyak kes-kes kita lihat pasangan suami isteri yang gagal dalam perkahwinan pertama tetapi mereka boleh hidup bahagia dengan perkahwinan yang baru kerana mungkin mereka telah belajar daripada kesilapan masing-masing. Hikmah talak yang seterusnya, perceraian akan memberi pengalaman dan pengajaran pahit kepada suami isteri. Kan, bila berlaku perceraian, itu pengalaman yang pahit kepada suami isteri. Mereka akan insaf dan sedar kelemahan masing-masing lalu memperbaiki diri. Kadang-kadang
Bila berlakunya perceraian, barulah suami isteri menyedari kesilapan masing-masing. Jadi mereka, bila dah berlaku perceraian, ramai pasangan yang insaf dan sedar kelemahan masing-masing lalu memperbaiki diri mereka. Sebab tu bila mereka kahwin kali kedua, mereka boleh bahagia kerana mereka telah memperbaiki kesilapan dalam perkahwinan yang pertama. Hikmah talak yang seterusnya boleh mengurangkan tekanan perasaan. Kadang-kadang dalam sesebuah rumah tangga, pasangan suami isteri yang tiada persefahaman ni, mereka selalu bergaduh, kan. Suami ada juga yang mendera fizikal dan mental isteri sampai isteri tertekan. Dalam rumah tangga sepatutnya pasangan suami isteri mengecapi kebahagiaan. Sepatutnya rumah tangga ini memberi ketenteraman jiwa kepada pasangan suami isteri, tetapi ada pasangan yang tertekan dalam rumah tangga mereka. Jadi melalui perceraian ataupun talak ini akan mengurangkan tekanan perasaan sama ada suami ataupun isteri. Dan juga hikmah talak dapat menyedarkan suami dan isteri tentang kepentingan menghayati ajaran Islam. Dalam sesebuah rumah tangga, penting ajaran Islam diamalkan. Contohnya suami kena tahu tanggungjawab sebagai suami, didik isteri dengan baik, contohnya memberikan nafkah, sama juga dengan isteri kena tahu tanggungjawab dalam Islam dan juga dalam agama. Barulah sesebuah perkahwinan akan bahagia. Jadi jika pasangan suami isteri tidak melaksanakan tanggungjawab ini, tidak menghayati ajaran Islam, maka boleh berlaku perceraian dalam rumah tangga mereka. Jadi bila berlaku perceraian, sekurang-kurangnya ia memberi kesedaran kepada suami isteri bahawa pentingnya menghayati ajaran Islam. Kerana satu sebab bahagianya sesebuah perkahwinan bila kita mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Kerana perkahwinan ni adalah merupakan ibadah, merupakan tempat untuk kita mengumpul sebanyak-banyak pahala kepada pasangan suami isteri. Okey, itulah tajuk talak, iaitu perbuaran perkahwinan yang pertama. Iaitu secara kesimpulannya, talak ini ialah bila dilafazkan oleh suami. Suami yang melafazkan talak. Isteri tak boleh melafazkan cerai ataupun talak. Tetapi mana hak isteri kan? Takkan suami dia boleh cerai. Tapi dalam Islam ada juga hak isteri untuk melepaskan diri daripada perkahwinan mereka, iaitu melalui fasakh. Okey, tajuk kedua kita ialah fasakh. Okey. Kita lihat keratan akbar. Okey, dari kamar syariah, suami tidak adil, isteri tuntut fasakh. Kadang-kadang suami berpoligami tidak berlaku adil kepada isteri-isteri mereka. Jadi, ketidakadilan ataupun sebab di sebelah suami boleh membenarkan isteri untuk membuat tuntutan fasakh di mahkamah ataupun tuntutan pembatalan perkahwinan di mahkamah syariah. Kita lihat apakah maksud fasakh. Okey. Maksud fasakh ialah pembubaran perkahwinan. Cerai tadi pun bubar perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu. Okey, pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim. Jadi kita kena filekan fasakh kita di mahkamah syariah. Hakim sahaja yang berkuasa membatalkan perkahwinan dengan sebab-sebab tertentu. Mesti ada sebab yang diharuskan oleh syarak untuk membuat tuntutan fasakh. Kalau tak ada sebab ataupun didapati tiada sebab untuk hakim membubarkan perkahwinan tersebut walaupun difailkan oleh pihak isteri, maka fasakh tidak akan berlaku. Ini maksud fasakh. Kalau talak tadi, suami yang bubarkan, fasakh ialah kuasa hakim ataupun mahkamah syariah.
Okey, hukum fasakh ialah harus. Isteri memohon fasakh, dibenarkan, diharuskan dalam syarak, isteri memohon fasakh. Biasanya isterilah yang mohon pembatalan perkahwinan. Contoh-contoh sebab fasakh, isteri memohon fasakh kerana suami sering memukul hingga menyebabkan kecederaan fizikal. Banyak kes berlaku dalam rumah tangga yang kita lihat di akhbar ataupun kita baca di Facebook, di dalam berita-berita, suami yang mendera isteri sama ada menyebabkan kecederaan fizikal ataupun mental. Jadi bagaimana isteri nak membebaskan diri daripada perkahwinan macam ni? Minta cerai, suami tak nak ceraikan. Jadi Islam syarak membenarkan pembatalan melalui fasakh dengan permohonan daripada pihak isteri. Juga info tambahan sebab-sebab fasakh yang lain. Ini sebab-sebab yang mengharuskan isteri membuat tuntutan fasakh. Antara sebabnya suami tidak memberi nafkah. Kita lihat, kita dah belajar sebelum ini, antara tanggungjawab suami ialah memberi nafkah zahir dan batin kepada isteri. Macam mana kalau suami tak bagi nafkah? Contoh suami tak bekerja, malas bekerja, lepas tu kedekut dengan isteri tak bagi nafkah. Jadi, dalam keadaan macam ni, isteri berhak menuntut fasakh apabila suami tidak mampu memberi nafkah zahir atau batin kepadanya. Nafkah zahir tu contohnya memberi duit belanja, keperluan perbelanjaan sehari-hari, memberi tempat tinggal dan lain-lain. Ataupun tidak mampu memberi nafkah batin kepada isteri, iaitu tidak mampu memberikan keperluan seksual kepada isteri. Jadi isteri boleh membuat tuntutan fasakh, dan jika suami tidak dapat menunaikannya, contoh suami tak dapat bagi nafkah zahir dan batin tadi, isteri akan berada dalam kemudaratan. Jadi atas sebab ini isteri boleh menuntut fasakh di mahkamah syariah. Okey, sebab lain, suami berpenyakit. Suami berpenyakit, isteri boleh tuntut fasakh. Penyakit apa tu? Asma, sakit jantung. Boleh ke isteri tuntut fasakh kalau suami sakit jantung? Maksud berpenyakit di sini ialah apabila suami menghidap penyakit yang sukar diubati seperti sopak, kusta dan AIDS. Penyakit-penyakit yang sukar diubati, bukan penyakit-penyakit biasa. Contoh suami dia berpenyakit kusta, berpenyakit AIDS. Jadi dalam keadaan macam ni, isteri berhak menuntut fasakh untuk mengelakkan kemudaratan yang bakal dihadapinya. Contoh suami berpenyakit AIDS. Mungkin kalau terus bersama dengan suami yang berpenyakit AIDS akan menjangkiti isteri, akan menyebabkan kemudaratan kepada isteri. Jadi isteri boleh tuntut fasakh di mahkamah. Sebab lain, suami melakukan kezaliman terhadap isteri. Suami berlaku zalim, pukul-pukul isteri, minta cerai, tak nak ceraikan. Jadi dalam keadaan macam ni, isteri berhak menuntut fasakh apabila suami berlaku zalim ke atas isteri seperti memukul dan mengancam keselamatan. Kita lihat banyak kes-kes suami memukul isteri dalam perkahwinan di Malaysia ni. Ada isteri yang melaporkan dan ada juga yang tidak melaporkan kezaliman suami ke mahkamah. Mungkin kerana fikirkan kesan perceraian kepada anak-anak menyebabkan ramai isteri yang tidak melaporkan ataupun tidak menuntut fasakh di mahkamah walaupun suami melakukan kezaliman ataupun kemudaratan kepada isteri. Okey, sebab fasakh yang diharuskan seterusnya ialah suami hilang. Hilang macam mana? Suami menghilangkan diri, kan? Ataupun suami hilang. Contoh dalam kes kapal terbang yang terhempas, MH berapa tu kan? Suami hilang, tak balik-balik. Jadi atas sebab ini isteri boleh buat tuntutan fasakh. Berapa lama hilang? Okey, ada 3 pandangan mengikut mazhab. Apabila ikut mazhab Hambali,
Apabila suami hilang 6 bulan, selepas 6 bulan, isteri boleh tuntut fasah. Mengikut mazhab Maliki, suami hilang setahun baru boleh tuntut fasah. Dan mengikut mazhab Syafi'i, 4 tahun suami menghilangkan diri, barulah isteri boleh tuntut pembatalan perkahwinan. Tapi di mahkamah syariah kita, ianya fleksibel. Kita boleh guna mana-mana pandangan mazhab, 6 bulan ke setahun, 4 tahun, ikut kemudaratan yang ditanggung oleh isteri. Jadi isteri berhak menuntut fasah kerana kemudaratan yang disebabkan suami tidak memberi nafkah zahir dan batin. Bila suami hilang, maka suami tak dapatlah bagi nafkah zahir dan batin. Jadi sebab kemudaratan ini yang diharuskan membuat tuntutan fasah. Dan yang terakhir ialah murtad. Okey, murtad ni boleh dalam dua keadaan, sama ada suami ataupun isteri. Kerana apabila pasangan kita murtad, secara automatically perkahwinan itu akan terbubar. Kerana Islam merupakan salah satu syarat sah perkahwinan. Kan kita belajar dalam rukun-rukun kahwin, antara rukun nikah suami dan isteri, syarat sah suami isteri ialah Islam. Jadi bila salah seorang murtad dah tak Islam, maka terbubarlah perkahwinan mereka. Okey, ini adalah sebab-sebab yang mengharuskan fasah. Kesan fasah. Apabila berlakunya perceraian, kita lihat kesan fasah ke atas perceraian itu. Ada dua kesan, suami isteri tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Tak boleh rujuk. Macam mana rujuk? Kalau dalam kes talak tadi, Ustazah sebutkan, kalau bercerai talak 1 dan 2 boleh rujuk. Macam mana rujuk? Contoh suami sebut dalam tempoh iddah, abang rujuk sayang. Contohnya lah kan. Suami sebut dalam tempoh iddah, saya rujuk awak. Jadi, bila sebut macam tu, maka suami isteri tadi sah sebagai pasangan suami isteri. Tapi berbeza dengan fasah, walaupun itu perceraian kali pertama, tak boleh rujuk kerana perceraian itu secara fasah ataupun dipanggil talak bain. Tak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Tapi mereka boleh berkahwin semula dengan akad nikah dan mahar yang baru. Mereka boleh kahwin semula dengan akad nikah dan mahar yang baru. Lepas habis tempoh iddah, biasanya 3 bulan, boleh kahwin semula. Kena cari tok kadi, wali, guna akad nikah semula dan bagi mahar yang baru kepada isteri tadi. Ini kesan fasah. Jika perceraian itu, jika perkahwinan itu terbubar melalui fasah. Hikmah fasah, seterusnya hikmah fasah memberi peluang kepada isteri membuat tuntutan pembatalan perkahwinan. Mungkin kamu tanya, kenapa benarkan fasah kan? Dalam banyak kes berlaku, walaupun suami berlaku zalim pada isteri, suami tak bagi nafkah, isteri tak mampu lagi meneruskan perkahwinan. Bila isteri tuntut cerai, isteri minta cerai daripada suami, suami tak nak ceraikan. Jadi, melalui fasah ni akan beri peluang kepada isteri buat tuntutan pembatalan perkahwinan. Bayangkan kalau tak ada fasah, macam mana keadaan isteri dalam sesebuah perkahwinan yang tidak membahagiakannya. Hikmah kedua, mengelakkan daripada kemudaratan yang akan ditanggung oleh isteri sekiranya ikatan perkahwinan diteruskan. Kalaulah teruskan perkahwinan tersebut, sedangkan suami pukul dia, berlaku zalim kepada isteri, maka isteri akan terus dizalimi, terus teraniaya dalam perkahwinan macam ni. Jadi melalui fasah, isteri akan dapat mengelakkan kemudaratan jika dia meneruskan perkahwinan.
Hikmah yang ketiga, peringatan kepada suami agar bertanggungjawab dalam menunaikan hak-hak isteri dan keluarga. Isteri kena ingat, kena bertanggungjawab, kena tunaikan hak isteri dan keluarga. Kalau tak, isteri boleh tuntut fasah ataupun pembatalan perkahwinan. Ada juga suami yang ego dalam rumah tangga. Dia rasa cerai itu hak perceraian di tangan suami. Dia bebas melakukan apa sahaja kepada isterinya. Jadi suami kena ingat, fasah ni isteri juga boleh tuntut fasah. Jadi suami kena bertanggungjawab dalam menunaikan hak-hak isteri dan keluarganya. Hikmah seterusnya, menghindarkan suasana yang tidak baik terhadap perkembangan fizikal, mental dan emosi anak-anak. Bayangkan kesan yang dihadapi oleh anak-anak yang saban hari melihat ibu ayah mereka bergaduh kan. Keluar asal jumpa je bergaduh. Asal bertemu je bertekak. Mak ayah ni sampai memberi kesan kepada tekanan mental dan emosi kepada anak-anak. Anak-anak akan berterusan tertekan dalam keadaan yang macam ni. Kan? Jadi kita melalui fasah ni kita akan dapat hindarkan suasana yang macam ni. Supaya anak-anak membesar dalam keadaan rumah tangga yang baik, dalam keadaan suasana yang terbaik untuk mereka. Dan hikmah yang terakhir ialah menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak ekoran daripada suami yang murtad. Contoh suami murtad, automatically perkahwinan terfasah ataupun terbubar atau terbatal. Bayangkan kalau suami murtad, perkahwinan tak dapat dibatalkan, suami tadi akan mempengaruhi. Mesti suami akan memaksa isteri dan anak-anak untuk sama murtad dengan mereka. Jadi melalui fasah akan dapat menyelamatkan akidah isteri dan anak-anak daripada suami yang murtad. Okey, itu fasah. Yang kedua ialah fasah pembubaran perkahwinan. Yang ketiga ialah pembubaran perkahwinan secara huluk. Apa huluk ni? Tak pernah dengar huluk kan? Ataupun biasa istilah yang kita gunakan ialah tebus talak. Okey? Ni contoh keratan akbar. Seorang isteri boleh menceraikan dirinya daripada suami melalui tebus talak. Macam mana pula ni? Tadi fasah, ni tebus talak. Contoh, ni suami, isteri dia kata, saya bagi awak 100K, awak ceraikan saya. Boleh ke isteri sebut macam ni kan? Boleh dalam Islam. Itulah kita namakan huluk. Okey, kita lihat apa maksud huluk ataupun tebus talak. Okey, tebus talak ialah pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar ganti rugi kepada suami. Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri. Kalau fasah tadi, kehendak isteri juga kan, tetapi ada sebab-sebab yang diharuskan fasah, iaitu sebab-sebab biasanya di pihak suami yang tidak menjalankan tanggungjawab mereka. Tapi huluk ni atas kehendak isteri. Nanti kita lihat kehendak isteri itu macam mana. Dengan persetujuan suami tadi ataupun dengan persetujuan isteri membayar ganti rugi kepada suami. Jadi secara ringkasnya, huluk ialah perceraian dengan bayaran daripada pihak isteri bayar kepada suami. Kenapa isteri kena bayar pada suami? Kita lihat. Kenapa isteri kena bayar kepada suami? Dan kenapa isteri nak bercerai? Kenapa isteri tak minta cerai biasa daripada suami? Kan? Jadi ada sebab-sebab huluknya. Kita lihat terlebih dahulu hukum huluk adalah diharuskan, dibenarkan dalam Islam. Contohnya, mahkamah meluluskan permohonan huluk atas permintaan isteri dengan memulangkan bayaran mahar kepada suami.
Mahkamah luluskan permohonan khuluk tebus talak daripada isteri dengan memulangkan mahar. Jadi, bayaran kepada suami ini boleh berlaku dalam dua bentuk, sama ada memulangkan mahar ataupun membayar dalam jumlah yang lain atas persetujuan bersama antara suami isteri. Okey. Contohnya, mahkamah meluluskan permohonan khuluk atas Malaysia. Okey, yang tadilah. Kan, mahkamah luluskan atas permintaan isteri. Jadi khuluk ni kesimpulannya ialah perceraian yang diminta oleh isteri. Kenapa isteri minta? Kenapa isteri tak tuntut fasah di mahkamah? Okey, kalau fasah ialah jika ada sebab yang diharuskan. Tapi dalam keadaan khuluk ni mungkin isteri nak tuntut fasah dia tak ada sebab. Sebab kerana suami bertanggungjawab, suami baik, suami bagi nafkah, suami tak melakukan kezaliman kepada isteri. Tapi isteri yang nak bercerai. Minta cerai, suami tak nak ceraikan. Isteri nak bercerai. Kenapa isteri nak bercerai? Mungkin isteri tidak sayang pada suami. Kalau dia teruskan perkahwinan, dia mungkin akan berlaku nusyus sebab dia tak ada perasaan cinta kepada suami dia. Contoh kamulah kan, bapa paksa kahwin. Kamu terpaksa kerana taat pada perintah ayah. Walaupun kamu cuba nak menyayangi suami kamu, tetap tak boleh dan kamu rasa kalau teruskan juga perkahwinan akan menyebabkan nusyus, maka lebih baiklah keluar daripada perkahwinan tersebut melalui hulur. Jadi itu biasanya. Ataupun isteri dah jumpa dengan bakal suami yang lain yang lebih kaya, yang lebih handsome ataupun dah jumpa dengan ex-boyfriend dia dulu kan. Cinta berputik kembali, jadi nak bercerai dengan suami, maka dia boleh membuat tuntutan khuluk di mahkamah. Contoh-contoh bayaran ganti rugi yang boleh dibayar isteri bayar kepada suami, wang tunai. Contoh suami kata boleh bercerai secara khuluk tapi bayar aku 1 juta. Kalau dua pihak bersetuju, isteri mampu membayar, maka boleh buat bayaran ganti rugi tersebut. Ataupun dalam bentuk hartanah. Contoh isteri bayar dengan 100 ekar tanah sebab nak berpisah dengan suami. Bayar dengan emas, bayar dengan perak ataupun saham ataupun apa-apa manfaat lain. Dan bayaran ganti rugi ini hendaklah dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Isteri setuju dan suami pun setuju dengan bayaran ganti rugi ini. Okey. Kita lihat hikmah khuluk. Kenapa Islam hukum syarak mengharuskan khuluk? Sebenarnya sebagai penghormatan kepada isteri supaya boleh bertindak mengikut undang-undang syarak serta melepaskan diri daripada ikatan perkahwinan. Isteri pun kadang-kadang ada hak mereka kan, dia boleh bertindak mengikut undang-undang syarak untuk melepaskan diri daripada ikatan perkahwinan yang tidak disukainya. Dan dia pun khawatir takut terus berada dalam keadaan berdosa, ingkar pada suami, tidak menyayangi suami sepenuh hati. Jadi melalui khuluk ni sebagai penghormatan kepada pihak isteri. Hikmah kedua mengelakkan kemungkinan berlaku penderhakaan ataupun kita panggil sebagai nusyus daripada pihak isteri seandainya terpaksa hidup bersama suami yang tidak disukainya. Macam kes tadilah, dipaksa kahwin. Walaupun dipaksa kahwin, dia cuba untuk sayang kepada suami tapi tak dapat juga, tak lahir juga perasaan cinta tersebut. Jadi dia tak suka pada suami. Kalau dia teruskan, dia mungkin berlaku nusyus, maka lebih baiklah dia keluar melalui khuluk.
Hikmah seterusnya mengelakkan sifat ego suami yang suka menyalahgunakan kuasa sebagai ketua keluarga untuk bertindak sesuka hati. Ada juga suami yang ego, walaupun dia tak pukul-pukul isteri tetapi dia dera isteri. Aku suami, aku berkuasa dalam rumah tangga. Dia salah gunakan kuasa sebagai ketua keluarga untuk bertindak sesuka hati. Jadi dengan adanya huluk, sekurang-kurangnya suami sedar mengekang sifat ego suami supaya tidak melakukan sesuka hati dalam perkahwinan mereka. Okey. Yang keempat, terakhir sekali, pembubaran perkahwinan melalui li'an. Pernah dengar li'an? Kita lihat apa maksud li'an. Okey, li'an bermaksud lafaz sumpah suami apabila menuduh isterinya berzina tanpa ada 4 orang saksi atau menafikan nasab. Lafaz sumpah suami. Saya rasa, Ustazah rasa kamu pernah dengar sumpah li'an kan? Suami bersumpah. Kenapa suami bersumpah? Kerana dia menuduh isterinya berzina. Jadi dalam sumpah li'an ni, dalam kes tuduhan zina sahaja ke atas isteri. Sebab apa dia buat sumpah li'an? Dia tuduh isterinya berzina kerana dia tidak dapat bawa 4 orang saksi yang menyaksikan isteri dia melakukan zina. Yang kita pelajari sebelum ni, dalam qazaf, sesiapa yang membuat tuduhan zina ke atas seseorang perempuan dan tidak membawa 4 orang saksi, orang yang membuat tuduhan itu akan dikenakan qazaf, iaitu dikenakan sebatan 80 kali sebatan. Jadi macam mana kes suami ni? Dia tahu isteri dia melakukan zina, sama ada suami melihat sendiri perbuatan zina isteri ataupun suami mendapati isteri mengandung ketika suami tidak bersama dengan isteri. Dan dia yakin isteri melakukan zina tapi suami tak dapat bawa 4 orang saksi. Jadi cara penyelesaiannya ialah melalui li'an ataupun sumpah li'an. Ataupun dalam sumpah li'an tersebut, suami nak menafikan nasab kerana dia mendapati isterinya mengandung ataupun hamil dan anak itu bukan anaknya. Okey, hukum li'an adalah wajib. Wajib bersumpah li'an untuk mengelakkan suami daripada hukuman qazaf. Okey. Ulang sekali lagi, hukum bersumpah li'an wajib jika suami nak menuduh isteri melakukan zina. Kalau dia tidak bersumpah li'an, dia buat tuduhan biasa, dia akan jadi qazaf. Dan suami yang akan dikenakan 80 kali sebatan kerana dia tak bawa 4 orang saksi. Jadi penyelesaiannya dia wajib bersumpah li'an untuk mengelakkan suami daripada dihukum qazaf. Wajib bersumpah li'an. Okey, macam mana cara suami melakukan li'an? Okey, jadi sumpah li'an ni mesti dilakukan di hadapan hakim. Tak boleh pasangan suami isteri itu buat sumpah li'an sesama mereka. Mesti dilakukan di hadapan hakim. Okey, ataupun dalam mahkamah. Okey, cara suami melakukan li'an, pertama suami hendaklah melafazkan di hadapan hakim dengan lafaz 4 kali. Contohnya suami berkata, "Aku bersaksi bahawa tuduhan ke atas isteriku adalah benar. Tuduhan zina yang aku lemparkan kepada isteriku yang bernama apa dia? Contoh Aminah. Dan anak ini ialah anak zina dan bukan daripada zuriatku." Suami bersumpah macam ni diulang sebanyak 4 kali. Sekiranya isteri ada bersama-sama dalam mahkamah ketika itu, maka ketika menyebut sumpah tadi, suami hendaklah menunjuk dengan tangannya ke atas isteri. Tunjuk tangan ke arah isteri sambil bersumpah. Okey. Selepas suami mengucapkan 4 kali sumpah tadi, hakim akan memberi peringatan kepadanya tentang bahaya berdusta.
Dan sumpah pada kali kelima, suami hendaklah melafazkan, sesungguhnya laknat Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku sekiranya aku terdiri daripada orang-orang yang berdusta. Jadi, bila dah 4 kali dan kali kelima, maka selesailah sumpah. Li'an suami menuduh isteri melakukan zina kerana tidak dapat membawa 4 orang saksi. Jadi, adakah isteri boleh menafikan sumpah tersebut? Mungkin suami terburu-buru menuduh isteri. Kan dia dengar fitnah daripada kawan-kawan dia, dia terus melakukan li'an. Sedangkan hakikatnya isteri tidak melakukan zina. Jadi, adakah isteri boleh menafikan sumpah tersebut? Okey, boleh sebenarnya. Isteri juga boleh melakukan li'an untuk menafikan tuduhan di hadapan hakim juga. Isteri melafazkan di hadapan hakim sebanyak 4 kali, sama seperti tadi. Dengan sumpah aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala bahawa nama apa tadi? Abu, orang yang berdusta tentang tuduhan zinanya terhadapku. Ulang sebanyak 4 kali. Pada kali kelima, isteri lafazkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala akan menimpaku jika tuduhan suamiku adalah benar. Jadi kedua-dua telah bersumpah li'an. Bila kedua-dua bersumpah li'an, apa yang berlaku kepada pasangan suami isteri ini? Okey, kita lihat apa yang berlaku. Suami isteri tidak boleh dirujuk selama-lamanya. Jadi bila sama ada salah seorang bersumpah ataupun kedua-duanya bersumpah kesan ke atas perkahwinan mereka, hubungan suami isteri tadi akan terbubar, akan terfasah buat selama-lamanya. Mati hidup balik pun tidak boleh kembali sebagai pasangan suami isteri ataupun menyesal. Menangis keluar air mata darah sekalipun tidak mungkin akan mengembalikan mereka sebagai pasangan suami isteri. Okey. Dan tidak boleh dirujuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampailah ke akhir hayat. Walaupun menyesal, walaupun tersalah tuduhan tetap tak boleh. Dan kesan yang kedua, jika dalam sumpah tadi suami menafikan nasab anak, anak tadi tidak boleh dinasabkan kepada suami. Tak boleh binkan kepada suami tadi ataupun bapanya dan tidak berhak dan anak tidak berhak mendapat nafkah dan mewarisi pusaka daripada ayahnya. Sebab telah dinafikan nasab oleh ayah ataupun suami tadi. Anak tak boleh dibinkan atau bintikan kepada bapanya. Dan info tambahan juga kita lihat kesan li'an. Okey, suami yang membuat tuduhan akan dilepaskan daripada hukuman qazaf. Contoh tadi kan, suami yang pertama sekali suami bersumpah. Setelah suami selesai melakukan sumpah li'an, suami terlepas daripada hukuman qazaf. Dia tak akan dikenakan hukuman qazaf iaitu 80 kali sebatan. Kecuali dia tidak bersumpah, dia buat tuduhan biasa, dia akan kena qazaf. Tapi bila suami dah sumpah li'an, dia dilepaskan daripada hukuman qazaf. Isteri pula, bila suami bersumpah, isteri akan dikenakan had zina. Isteri akan dikenakan had ni ialah hudud, hukuman hudud untuk zina bagi penzina muhsan ataupun penzina yang telah berkahwin ialah rejam sampai mati. Isteri akan direjam sampai mati jika dia tidak menolak tuduhan dengan sumpah li'an. Tetapi kalau isteri bersumpah li'an, isteri juga terlepas daripada rejam sampai mati, terlepas daripada hukuman had zina tadi. Okey. Dia akan terlepas daripada had zina. Dan kesan seterusnya, jika dalam sumpah li'an suami bersumpah menafikan nasab anak, anak yang dinafikan nasab dalam sumpah li'an ternafi nasabnya daripada suami yang bersumpah. Tak boleh dibinkan kepada bapanya.
Tapi kalau dalam sumpah li'an, suami tidak menafikan nasab anak, dia hanya bersumpah membuat tuduhan zina ke atas isteri sahaja tapi dia tak nafikan nasab anak, anak tadi boleh dinasabkan kepada bapanya. Okey? Dan isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasabnya. Isteri boleh tuntut nafkah anak. Jadi suami ataupun bapa tetap kena beri nafkah kepada anak yang dikandung. Selepas dilahirkan, suami kena bagi nafkah sebab dia tidak menafikan nasab anaknya. Okey? Terakhir sekali kita lihat hikmah li'an. Okey. Kenapa Islam mensyarakkan li'an? Yang pertama, suami dapat mencari penyelesaian secara adil dan diredai Allah. Kan dalam kes yang macam ni, macam mana cara suami nak menyelesaikan masalah ini secara adil dan diredai Allah ialah melalui sumpah li'an. Suami terlepas daripada dosa dan begitulah sebaliknya. Hikmah yang kedua, isteri dapat menjaga maruahnya daripada tercemar dengan melakukan sumpah li'an di hadapan orang ramai. Mungkin tuduhan zina yang dikenakan sumpah li'an yang dibuat ke atas isteri adalah palsu ataupun dusta. Isteri boleh membersihkan, menjaga maruah dia daripada tercemar dengan menafikan tuduhan tersebut dengan bersumpah li'an juga di hadapan orang ramai. Dan hikmah ketiga, suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya daripada dicemari oleh isteri yang melakukan perbuatan zina. Bayangkan kalau tiadanya li'an dalam hukum syarak. Isteri dalam kes contoh suami tahu isteri melakukan zina. Suami tahu anak yang dikandung oleh isteri bukan anaknya, tapi dia tak boleh buat tuduhan. Kalau suami buat tuduhan, dia yang akan dikenakan qazaf kerana dia tidak ada saksi. Bayangkan keadaan macam ni. Jadi sebab itulah diharuskan syarak supaya suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya daripada dicemari. Nanti berlaku nasab yang tidak jelas akan menyebabkan masalah dalam keturunan, masalah dalam perkahwinan. Masalah yang akan datanglah kepada anak cucu yang akan datang. Dikhawatiri perkahwinan mereka tidak sah kerana menggunakan wali yang salah kerana nasabnya tidak betul. Sepatutnya anak tadi anak tak sah taraf ataupun anak daripada lelaki lain tetapi dibinkan kepada suami. Jadi itu adalah hikmah li'an. Okey, itulah sahaja tajuk kita pada hari ini yang dapat kita bincangkan berkaitan pembubaran perkahwinan iaitu talak, fasakh, khulu' dan li'an. Semoga pelajar, murid-murid semua dapat menghayati, dapat mengingati apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dan yang terakhir sekali, uh, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Ini ialah kata-kata hikmah Imam Al-Ghazali. Kita menuntut ilmu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Sampaikan ilmu dengan sebaik-baiknya adalah satu ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Lepas ni boleh ulang-ulang balik tengok video ataupun YouTube ini untuk memberi lebih kefahaman ataupun mungkin untuk dijadikan panduan dan iktibar dalam kehidupan anak-anak pelajar pada masa akan datang. Dan mencari ilmu adalah satu jihad, iaitu perjuangan. Hendaklah berjuang dalam menuntut ilmu. Dan terakhir sekali, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika bukan kerana guru, maka aku tidak kenal akan Tuhanku. Jadi, Ustazah akhiri kelas hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sekali lagi pada minggu. Kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang.